isu ini saya juga yang dipertua ingin tekankan bahawa dia bukan saja soal penambahan teknologi, aset teknologi, kemudahan-kemudahan, tetapi juga ialah soal bagaimana kita melatih untuk melahirkan kecekapan dalam menggunakan teknologi yang ada ini. Dan satu lagi saya nak sebut ialah apa yang berlaku dalam masa berlaku bencana tempoh hari. Saya sendiri di Temeloh berasa agak duka cita apabila pihak Jabatan Pengurusan Bencana Negeri ataupun daerah tidak melibatkan kami wakil rakyat untuk bermesyuarat sama bagaimana untuk menangani bencana yang melanda, sehingga kita sendiri terkial-kial tak tahu apa nak buat dengan bencana yang menimpa, dan rakyat datang berjumpa dengan kita dan kita tak tahu statistiknya bagaimana, dan kita tak tahu apa kemudahan yang dimiliki oleh pihak kerajaan untuk turun ke bawah bagi membantu rakyat yang bersabung nyawa dalam menghadapi arus air yang begitu deras dalam banjir besar baru-baru ini. Dan kita harap selepas daripada ini, apa salahnya libatkan dalam mesyuarat pengurusan Jabatan Pengurusan Bencana di peringkat negeri ataupun di peringkat daerah, paling kurang melibatkan ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan ini, walaupun kami daripada pembangkang, bukan daripada parti pemerintah, tetapi dalam membantu masyarakat rakyat. Bagi pemimpin, kita sangat memerlukan maklumat untuk kita bertindak. Sekurang-kurangnya kita nak tahu kepada siapa kita nak rujuk, mana dapatkan botnya, mana nak dapatkan peralatan penyelamatnya dan seumpama. Jadi inilah yang saya alami dalam musim banjir tempoh hari, dan saya harap dapat diberikan perhatian oleh pihak kerajaan. Seterusnya, Datuk Seri Yang di-Pertua, perkara yang ketiga yang saya nak bangkitkan daripada ucapan ataupun daripada titah diraja ialah berkenaan dengan tindakan tegas kerajaan ke atas salah laku dan juga penyelewengan yang berlaku. Datuk Seri Yang Pertua, laporan Ketua Audit Negara telah berkali-kali dikemukakan. Saya harap selepas daripada ini, apa saja yang telah dilaporkan oleh laporan Ketua Audit Negara diambil tindakan. Jangan sekadar laporan itu dikemukakan kemudian dibiarkan begitu saja, sekadar menjadi bahan tatapan ahli parlimen, bacaan, tetapi tidak ada tindakan yang berkesan. Ini termasuklah juga isu 1MDB ini yang mesti diberikan perhatian penuh oleh pihak kerajaan, kerana ada kemungkinan besar berlakunya kes pecah amanah dan juga berlakunya penyelewengan dalam penyata dan juga transaksi akaun syarikat berkenaan. Jadi saya sebenarnya menyokong dan menggesa agar peguam negara segera menjalankan siasatan, termasuk apa yang disebut sebagai audit forensik terhadap akaun 1MDB ini. Dan seterusnya, laporan tersebut mesti dilaporkan kepada umum. Kerana 1MDB ini adalah merupakan syarikat milikan penuh Kementerian Keuangan, dan dia bukan milik individu ataupun pihak elit tertentu. Dan yang di-Pertua, saya mengikuti perkembangan susulan daripada pendedahan laporan Ketua Audit Negara yang dikemukakan saban tahun dalam Dewan ini. Maklumat yang saya ada, selepas daripada laporan Ketua Audit Negara tahun 2008, selepas dilaporkan daripada tahun 2008 lagi, barulah kerajaan mengambil tindakan setelah negara kita mengalami berbilion dana awam diselewengkan menerusi perolehan dan juga pembayaran oleh agensi-agensi kerajaan. Jadi begitu lama tempoh itu berlangsung baru nak diambil. Dan saya juga berasa hairan ataupun terkejut apabila jawatan kuasa khas mengenai rasuah ni, SPRM, dan juga jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC beria-ia benar ingin mengemukakan akta salah laku penjawat awam yang kononnya ini untuk mencontohi Hong Kong, mencontohi Australia. Walhalnya pendedahan laporan Ketua Audit Negara yang jelas sebelum daripada ini, dengan buktinya, dengan faktanya, termasuk isu 1MDB ini yang dibincangkan akhir-akhir ini, sebenarnya sudah cukup dengan laporan itu untuk mengheret mereka yang terpadik dengan korupsi ini ke muka pengadilan. Tetapi ianya tidak berlaku, sehingga
pihak SPRM dan juga pihak PAC pula untuk mengemukakan akta salah laku. Jadi saya kira dengan laporan ketua audit itu saja sudah cukup sebenarnya untuk kerajaan segera mengambil tindakan. Yang pertama, kita lihat mungkinlah mereka berhujah bahawa undang-undang yang sedia ada dalam negara ini tidak boleh mendakwa kes kecuaian kerana ia tidak disifatkan sebagai satu jenayah. Sebaliknya hanya dikenakan tindakan tata tertib sahaja. Tetapi persoalannya ialah, wajarkah semua salah laku yang berlaku sejak daripada tahun 2008 yang lalu hanya dianggap sebagai satu kecuaian semata-mata, lalu tidak diambil tindakan undang-undang, hanya sekadar tindakan tata tertib? Dan akhirnya ini akan mengganggu kestabilan pengurusan dan juga usaha kita nak melahirkan good governance dalam negara kita. Antara persoalan yang timbul ialah di mana perginya 4,693 laporan berkait dengan salah laku rasuah yang membabitkan penjawat awam yang telah diterima oleh SPRM sejak 5 tahun yang lalu. Kemana perginya? Begitu banyak laporan yang dikemukakan. Jadi saya harap kerajaan benar-benar memberi jawapan yang serius dalam soal ini, telus dan munasabah, bagaimana sebenarnya perkara ini berlaku dan kenapa seharusnya laporan-laporan yang dikemukakan itu akhirnya berlalu begitu saja tanpa ada tindakan yang berkesan. Yang pertama, isu yang keempat yang saya nak bangkitkan pada petang ini ialah berkait dengan peranan negara kita Malaysia di peringkat antarabangsa. Membuka tirai tahun ini 2015, Malaysia telah mempunyai satu platform yang lebih kukuh untuk menyuarakan hasrat umat Islam khasnya di arena antarabangsa. Ini adalah merupakan peluang yang terbaik yang perlu dimanfaatkan supaya imej negara kita dapat ditonjolkan dengan lebih baik, lebih murni, dan sekaligus mengikis prejudis masyarakat antarabangsa terhadap apa yang disebut sebagai Islamofobia dan juga ekstremisme dalam negara kita. Di mana Malaysia telah dipilih dengan mandat yang begitu ramai, majoriti yang besar dalam ataupun untuk menganggotai ahli tidak tetap Majlis Keselamatan PBB. Dan ditambah lagi tahun ini adalah merupakan giliran negara kita Malaysia sebagai pengurusi ASEAN 2015. Dan saya juga difahamkan baru-baru ini Menteri Luar telah mengadakan satu mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Kota Kinabalu pada Januari yang lalu. Jadi saya mengharapkan supaya daripada agenda perbincangan itu dapat dipanjangkan ke Dewan Yang Mulia ini dan sekaligus memberikan maklumat yang jelas kepada kita apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh negara kita dengan kedudukan istimewa yang telah kita miliki pada hari ini sebagai pengurusi ASEAN, sebagai anggota Majlis tidak tetap Majlis Keselamatan PBB, yang mana saya kira ini adalah peluang untuk Malaysia bercakap soal isu-isu di peringkat antarabangsa dan sekaligus memberi wajah yang positif untuk negara kita Malaysia. Antara yang saya nak bangkitkan di sini ialah saya menyeru supaya pihak kerajaan dapat menjayakan dua resolusi PBB yang sangat berkaitan seperti mana yang telah diputuskan pada hujung Disember yang lalu. Dua agenda yang saya sebutkan ini, yang pertama ialah soal pengiktirafan Palestin untuk mendapatkan hak di Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Kemudian yang kedua ialah soal pembelaan masyarakat minoriti jiran kita, iaitu penduduk Rohingya di Myanmar. Dua perkara ini kalau boleh dan kita harap dapat diperjuangkan sungguh-sungguh oleh negara kita. Dan sehubungan itu, Datuk Seri Yang Pertua, saya menyeru supaya seluruh rakyat dan pemimpin dalam negara kita ini untuk bersolidariti dan memberi sokongan terbuka kepada Palestin untuk mengheret Israel ke muka pengadilan di International Criminal Court yang dijangka akan bermula pada 1 April 2015 yang akan datang ini. Kerana kita tahu Israel ini adalah sebuah negara penjenayah yang telah melakukan pembunuhan ke atas rakyat awam Palestin
Kalau dilihat pada tempoh 50 hari tahun lepas, di akhir penghujung tahun lepas, dalam tempoh 50 hari, Israel telah membunuh 2,000 rakyat awam di Palestin. Jadi ini saya kira dengan kedudukan negara kita yang berada di kedudukan istimewa di peringkat antarabangsa, dapatlah kiranya membantu untuk Palestin berjaya ataupun rakyat dunia berjaya mengheret Israel ini ke mahkamah antarabangsa. Dan sememangnya Malaysia seharusnya menonjolkan peranan yang aktif ketika mana kita berada dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ini adalah peluang yang mesti dioptimalkan. Sementara kita pun lihat tekanan Eropah khasnya ke atas umat Islam ni semakin memuncak. Sebab saya tengok Benjamin Netanyahu yang telah mendakwa berlakunya wave of Islamization yang telah melanda Eropah, dan dengan kenyataan itu kononnya Islam telah mengancam negara Eropah dan juga termasuk Israel, dan dia telah memberi satu persepsi yang salah di peringkat antarabangsa, dan sekaligus dia telah menimbulkan pertelagahan yang berpanjangan terhadap umat Islam dengan umat ataupun rakyat masyarakat antarabangsa. Dan saya harap kita dapat memurnikan perkara ini, bahawa Islam tidak ajar keganasan, Islam tidak menampilkan ataupun tidak membawa ancaman kepada masyarakat, termasuklah masyarakat antarabangsa. Sebaliknya kita adalah merupakan agama perpaduan, agama kasih sayang dan seumpamanya. Ini peranan negara kita di peringkat antarabangsa untuk dimainkan ataupun dilaksanakan. Kerana kita tahu Yahudi memang takkan tinggal diam. Mereka saban waktu, saban hari akan merancang untuk memastikan Islam ini dapat dihapuskan. Sebab ini pun didedahkan oleh Allah dalam Al-Quranil Karim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu akan dapati satu golongan yang begitu tinggi dendam kesumatnya terhadap orang-orang beriman ini ialah Yahudi dan mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, Datuk Seri Yang di-Pertua, isu yang saya nak bangkitkan ekoran daripada ataupun berurutan dengan ucapan titah diraja ini ialah berkait dengan isu pendidikan. Perkara yang terakhir, perkara kelima, yang mana saya lihat setelah pengumuman keputusan sulung pentaksiran tingkatan 3 PT3 pada 22 Disember tahun lepas, hasil daripada itu banyak pihak telah melahirkan pelbagai respon terhadap keputusan yang telah diperolehi ini. Dan secara keseluruhan yang saya lihat secara keseluruhannya ialah 453,413 calon para pelajar. Umumnya Datuk Seri Yang Pertua, mereka tidak berpuas hati. Mereka tidak berpuas hati, malah Menteri Pendidikan kedua turut mengakui bahawa terdapat pelbagai kelemahan dalam pelaksanaan PT3 pada tahun 2014. Tambahan lagi, kita lihat Datuk Seri Yang Pertua, tiada pengumuman rasmi yang dibuat oleh pihak kementerian, apatah lagi untuk memberikan analisis pencapaian keseluruhan sebagaimana lazimnya dilakukan saban tahun selepas daripada keputusan peperiksaan diumumkan. Beberapa sekolah pilihan yang pernah mencatat keputusan terbaik dalam siri-siri PMR sebelum daripada ini, sebahagiannya telah menunjukkan satu keputusan yang tidak memberangsangkan ekoran daripada PT3 ini, malah gagal mencapai tahap sasaran minima yang telah ditetapkan oleh sekolah-sekolah berkenaan. Contohnya saya ambil sini ialah SMKA Al-Mashhur, lelaki, Pulau Pinang. Hanya 2 daripada 121 pelajarnya mendapat full A ataupun semua A. SMK Infant Jesus Convent Melaka, 9 daripada 219 pelajar mendapat semua A. Dan SMK Jalan 4 Bandar Baru Bangi, Selangor, hanya 8 pelajar saja mendapat semua A. Ini contoh yang saya bawa, nak menunjukkan bahawa prestasi menurun. Malah Datuk Seri Yang Pertua, ramai guru juga turut melahirkan kebimbangan apabila statistik menunjukkan tahap pelajar yang tidak mampu untuk menguasai tahap minimum dalam subjek sains dan juga matematik semakin meningkat. Jadi ini adalah perkara yang perlu saya bangkitkan untuk dilihat secara teliti oleh pihak kerajaan. Apakah faktor utama
utama yang menyebabkan ramai pelajar-pelajar ini tidak mencapai tahap cemerlang pada tahun ini? Adakah ini disebabkan teknik soalan-soalan yang berteraskan kemahiran berfikir aras tinggi? Ataupun ini kerana soal integriti para guru? Ataupun kerana tidak ada persediaan yang secukupnya daripada pihak kerajaan, pihak sekolah dan juga pihak pelajar? Jadi kita kena melihat perkara ini dengan serius. Dan kita akur bahawa PT3 ini sama sekali tidak boleh dibandingkan secara seimbang dengan orientasi PMR. Tetapi pelaksanaannya pada tahun 2014 baru-baru ni, kita lihat ianya dijalankan secara tergesa-gesa dan terlalu cepat tanpa mempunyai persiapan dan persediaan yang sewajarnya untuk kerajaan membuat keputusan lalu memansuhkan PMR. Malah kita lihat ramai guru juga tidak mendapat pendedahan yang sebaiknya terhadap panduan bagaimana nak skor yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga peperiksaan. Jadi dengan ini, Datuk Seri Petua, akhirnya saya mendesak supaya analisis keseluruhan pencapaian sulung PT3 ini mesti disegerakan. Dan kalau bolehlah dilaporkan di Dewan Rakyat ini, dan itu untuk menjadi penilaian awam sebelum daripada pihak kerajaan melancarkan secara rasmi pelan pembangunan pendidikan Malaysia pengajian tinggi tahun 2015 ke 2025 yang mana dijangka akan diadakan pada penghujung bulan Mac 2015 ini. Jadi saya harap ianya dapat diberikan perhatian. Terima kasih di atas ruang yang diberikan kepada saya, Tuan Ketua. Ya.